Nampak tak? Secara automatik semua nama-nama dah dipastekan kepada Google Form ini. Jadi amat mudah untuk guru. Tak perlu nak type satu persatu. Cukup copy and paste sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Okey, pada siapa yang baru saja melewati channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share jika video ini bermanfaat untuk semua. Okey, pada video kali ini saya buat lain sikit daripada kebiasaan. Kalau biasa saya buat di luar lah, tapi kali ini saya berada dalam komputer. Jadi di masa PKP ini kita tahu pengajaran secara bersemuka memang tidak dapat jalankan. Jadi sekarang ni aplikasi seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya menjadi satu medan pengajaran. Jadi semestinya guru-guru mesti nakkan satu dokumen untuk menandakan bahawa murid itu datang ke dalam kelas tersebut. Jadi hari ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana menggunakan Google Form untuk menandakan kehadiran anak-anak murid. Nak tahu? Jom. Benda pertama yang guru kena tahu dan guru kena buka adalah semestilah Google Chrome. Jadi sekarang ni apa yang guru kena buat? Guru kena buka Google Chrome. Okey, kemudian kalau tengok kat sini, nampak tanda ada tanda macam petak ni. Okey, guru boleh tekan. Okey. Dia bermacam-macam cara sebenarnya nak buka Google Form ni, tapi saya rasa cara ni lebih mudah lah. Bergantung masing-masing, sama je, tak ada masalah pun. Okey, buka kepada Google Document. Okey, Google Document. Kemudian pergi kepada Google Form. Okey, kemudian pergi pada blank untuk membuka satu dokumen baru. Okey, ini adalah satu tapak dia bagaimana ingin mengisi, bagaimana untuk membuat Google Form. Okey. Yang pertamanya, contoh kat sini untitled form ini sebagai tajuk dia. Contohnya tajuknya guru-guru nak buat, contohnya tajuknya adalah kehadiran kelas Ad-Duha. Contohnya ni kelas saya lah, tanpa kelas saya Ad-Duha. Okey, contoh kehadiran kelas Ad-Duha. Tarikh dia saya letak 20 hari bulan 2 2021. Okey, baik, settle. Bawah ni pula mungkinlah kalau guru nak letak nama cikgu pun boleh, tak ada masalah. Saya tulis nama saya lah, contohnya Ustaz Muhammad Ikhwan bin Abdul Hamid. Okey, good. Okey, seterusnya kita pergi kepada dah selesai ni, kita pergi kepada add question. Jadi kita nak buka satu question baru. Kita tekan. Okey, di sini kalau guru nampak, okey, question satu. Ini mungkin guru boleh letak tarikh lah. Tarikh. Dua bertitik. Okey, nampak tak? Secara automatik Google ni akan baca date. Jadi tak ada masalah. Dia ada dua kaedah bagaimana ingin mengisi tarikh ni. Yang pertama dengan kaedah murid mengisi kalender sini. Cara kedua, murid boleh letak terus kepada ini, bagaimana letak tarikh terus kan. Okey, ini sebagai contoh dia. Okey, kemudian cikgu kena required kan dia. Required. Ini sebagai supaya apabila murid ini mengisi tarikh yang ada dalam Google Form ni, barulah dia boleh jawab soalan yang seterusnya. Okey, dapat tarikh, required. Kemudian apa yang cikgu kena buat? Cikgu kena tambah new add question. Tambah question. Okey, baik. Yang pertama ni dah keluar macam ni. Mungkin saya letak nama kelas contohnya. Okey, nama kelas. Okey, baik. Kemudian pilih kepada multiple choice. Pilih pada multiple choice, maknanya pilihan jawapan. Okey, yang pertama kita buat 3 kelas. Saya buat 3 kelas. Kelas saya sendirilah. Contohnya 2
Ad-Duha. Kemudian kelas yang kedua 6 Ad-Duha. Dan kelas yang ketiga Darjah Khas Ad-Duha. Okey, baik. Contohnya lah. Okey, kemudian dah selesai macam ni, jangan lupa macam biasa kena requiredkan dia. Kalau tidak, murid-murid tak jawab nanti Okey, requiredkan dia. Kemudian dah selesai yang kedua ini, terus pergi kepada bawah ni. Kalau cikgu perasan kat sini ni ada tulis add section. Tekan add section ni. Tekan. Okey, secara automatik dekat sini ada tambah satu lagi section baru. Di sini guru boleh letakkan nama murid. Okey, contohnya Ad-Duha. Kita buat kelas Ad-Duha dulu Selesai macam ni, ini tak payah isi. Okey, kita pergi kepada question. Maknanya sekarang ni semua nama murid-murid yang berada dalam selai nama tu kita boleh masukkan kat sini. Soalannya, adakah guru-guru kena masukkan satu-satu? Tak perlu sebenarnya Dia sangat mudah. Dia tak perlu satu-satu sebenarnya. Caranya kena buat kaedah copy and paste. Senang je. Masuk kepada dokumen yang kita nak masukkan. Contohnya saya dah save kat sini. Saya dah ada nama anak-anak murid. Okey, contoh kat sini. Okey, 2 Ad-Duha. Saya copy je semua ni. Saya tarik. Copy semua ni. Tekan kanan. Copy. Okey, kemudian saya masuk kepada Google Form tadi. Saya paste sahaja. Pastekan dia. Nampak tak? Secara automatik semua nama-nama dah dipastekan kepada Google Form ini. Jadi amat mudah untuk guru. Tak perlu nak type satu persatu. Cukup copy and paste sahaja. Okey, itu kaedah yang kedua. Okey. Selesai darjah 2 ni, macam biasa required. Tekan required ni. Tekan seterusnya, cikgu kena tambahkan. Dia punya section seterusnya. Nak mudah cara, tambah siap-siap. Contohnya ada lagi 2 kelas lagi. Tapi saya tambah 3 kelas. Nanti saya bagi tahu kenapa. Okey, tambah 3 1. Section kedua. 2. Okey, lagi satu section. Section yang ketiga. 3. Okey, baik. Jadi seterusnya kita buat pula darjah 6. Ulangi cara yang sama. Boleh gunakan cara yang sama. Kita ulang balik cara yang sama. Contohnya saya buat darjah 6 Ad-Duha. Okey. Saya tambahkan dia punya add question. Okey. Okey, baik. Ini adalah nama-nama yang saya dah masukkan. Saya masukkan 3 kelas. Darjah 2 Ad-Duha, darjah 6 Ad-Duha dengan darjah khas Ad-Duha. Contohnya Kemudian apa yang cikgu kena buat adalah, kalau perasan, setiap section ni ada tulis bawah ni, ada tulis continue to the next section. Continue to next section. Cikgu pilih pilihan ini. Pilihkan kepada submit form. Contoh kat sini darjah 2 Ad-Duha saya dah buat. Kemudian darjah 6 Ad-Duha pun saya buat juga. Okey, klik kat sini juga sama, klikkan dia. Tukar kepada submit form. Begitu juga dengan darjah 6 darjah khas Ad-Duha. Okey, darjah khas Ad-Duha. Okey, baik. Nampak tak kat sini? Kenapa saya lebihkan section? Sebab apa? Kalau saya tak tambah section, dekat sini takkan keluar continue to next section. Jadi caranya saya kena tambah satu section kosong untuk memudahkan saya menambah option continue next section ni kepada submit form. Okey, baik, selesai. Baik, dah dapat satu selai nama yang baik lah. Kemudian langkah seterusnya, apa yang cikgu kena buat? Pergi kepada yang pertama tadi. Okey, nama kelas tadi. Kita linkkan dia. Cara link senang. Pergi sahaja kepada nama kelas, tekan sini. Okey, kalau perasan kat sini ada 3 titik. Nampak tak 3 titik kat sini? Okey, 3 titik tekan sini. Kita pilih kepada go to section on answer. Okey, tekan. Okey, secara automatik dia akan keluar macam gini. Darjah 2, kita linkkan kepada kelas kita tadi yang senang nama darjah 2. Okey, linkkan kepada section darjah 2. Secara automatik, contohnya nanti bila anak murid kita nak isi kehadiran, dia tekan 2 Ad-Duha, automatik form ini bawa kepada darjah 2. Form ini akan bawa kepada kehadiran darjah 2 Ad-Duha. Kalau kita isi darjah 6 Ad-Duha, form ini akan bawa kepada link yang selain nama darjah 6 Ad-Duha. Okey, contoh kat sini kan. Saya tambah pergi go to 6 Ad-Duha. Sama juga dengan darjah khas ni. Saya tambah kepada section go to darjah khas Ad-Duha.
Jadi selesai. Inilah nama yang anak murid akan tik. Dia akan senarai, dia akan tik nama mereka dan juga mereka akan submit orang dan kita akan menerimanya. Okey, seterusnya. Langkah seterusnya, masih ada babis lagi. Langkah seterusnya, apa yang cikgu kena buat? Cikgu kena pergi setting. Dekat bahagian atas ni, setting. Tekankan dia. Dekat sini ada 3 setting, iaitu general, presentation dengan quiz. Okey, general ni tak payah kacau apa. Just tick saja yang bawah ni, see summary chart and text response. Tickkan dia. Okey. Kemudian yang kedua, presentation. Okey, presentation ini cikgu kena letak satu confirmation message. Contohnya, cikgu tulis tahniah. Kehadiran anda telah direkod. Mudah saja. Terima kasih. Okey, itu punya message kita lah. Kemudian okey, yang quiz ni kosongkan. Tak payah isi apa sebab kita akan buat quiz. Kita buat form. Okey, savekan dia. Jadi, baik, selesai macam ini. Okey. Okey, baik. Kemudian, cikgu kalau nak buat satu, contohnya, cikgu nak bagi lagi cantik form ni, kita boleh pergi kepada customize. Dekat sini team Contohnya, saya nak pilih warna, contohnya warna kuning ni kot. Jadi, dia kata tema kuning lah contohnya lah. Kemudian saya pilih header. Header ni cikgu boleh pilih dekat mana, dekat sini. Ataupun kalau saya dia buat header sendiri pun boleh pilih header sendiri. Contohnya upload, saya browse saja, saya tarik save. Okey, saya pergi kepada sekejap saya cari tempat yang saya simpan. Okey, di sini mana Okey, so tu kat sini saya dah buatkan. Okey. Baik, di tengah upload. Okey, ni contoh header saya. Saya done ya. Okey. Lama sikit. Okey, baik, selesai. Ini adalah contoh header saya. Boleh nampak kat sini. Ni contohnya header saya. Selamat datang ke kelas A2 Ustaz Muhammad Ikhwan bin Abdul Hamid. Okey, baik. Macam mana nak buat header macam ni? Boleh. Nanti saya akan ajar dalam tutorial video yang akan datang. Stay tune, okey. Baik, selesai macam ini. Ini dah cantik. Jadi kita dah dapat customizekan kita punya form ini lebih cantik dan lebih menarik untuk dilihat oleh anak-anak murid Okey, seterusnya kita nak buat demo sikit Contohnya kita nak tengok macam mana kita punya anak murid akan tengok macam mana hasil kita punya form. Caranya senang. Kita pergi kepada yang ada mata ni, ada preview ni untuk tengok bagaimana form ini berjaya atau tidak. Okey, baik, kita masuk. Okey, contohnya dia akan keluar macam ni. Pada anak murid dia akan keluar macam ni. Okey. Kita isi saja tarikh. Tarikhnya kita isi, contohnya kita tarikh isi 20 hari bulan 2. 20 hari bulan 2. Okey, nampak? Selesai. 20 hari bulan 2 2021. Contohnya saya isi nama kelas darjah 6 Ad-Duha. Okey, next. Okey, nampak? Semua dah keluar kan? Contoh saya pilih Nazirul Hadi contohnya. Okey, Nazirul Hadi Ya, saya tarik bawah. Saya tekan submit. Jadi, nampak? Dah selesai kehadiran yang telah diisi. Jadi, kita akan tengok adakah dia ni dah hantar ke belum dengan cara kita masuk balik tadi. Kita pergi kepada respon, nampak tak? Dia respon tadi kan, kita tekan respon. Nampak? Secara automatik nama tu dah masuk. Kat sini nampak satu je sebab tadi dia buat satu orang saja kan. Nanti kalau ramai dia akan jadi ramai. Okey, baik. Kemudian seterusnya macam mana kita nak tengok? Kita boleh tengok melalui spreadsheet ni. Okey, contohnya kita tekan. Okey, contohnya create a new spreadsheet. Okey, contohnya kita tukar nama dia Saya tulis dia kehadiran Ad-Duha 20 hari bulan 2 2021 contohnya kita create yang satu. Dia akan bawa kita kepada spread dia. Ini contohnya, nampak tak? Ini budak tadi dia dah attend kehadiran, secara automatik nama dia pun dah ada kat dalam ni. Okey. Baik, selesai yang ini. Seterusnya adalah bagaimana kita nak share benda ni. Kita nak share benda ni dengan kawan murid. Caranya mudah je. Kita tekan saja send. Okey, send ini kita buka je dekat bahagian macam klip kertas ni kan. Kita tekan sini. Secara automatik
ada link yang boleh kita copy dan bagi pada anak murid. Ini pun macam banyak kan, kita mudahkan dia, kita shortkan URL tu, nampak? Dia akan jadi pendek. Kemudian ini boleh copy, dan link ini boleh dihantar kepada WhatsApp, kepada dalam Google Meet, Zoom dan sebagainya. Jadi sangat mudah. Okey, satu lagi soalan. Boleh tak form ini digunakan banyak kali? Jawapan dia boleh, tak ada masalah sebenarnya. Syaratnya senang. Okey, kita boleh gunakan form ni banyak kali dengan cara. Okey, sekarang ni cikgu boleh tengok pada bahagian sini. Perasan tak ada 3 titik ni? Tekan more ni. Okey, perasan tak nampak tak? Make a copy. Make a copy. Okey, contohnya saya letak kehadiran 22 bulan contohnya 22 hari bulan 2 2021. Ni yang barulah. Okey, tekan OK. Secara automatik dia akan hantar kita kepada satu dokumen yang dia dah dikopikan dia. Nampak tak? Caranya kita ubah tarikh saja, mudah je. Contohnya sekarang ni ubah 22 bulan. So selesai. Yang lain tak payah kacau, sebab apa? Yang lain pun sama saja, biasa, tak ada masalah. Okey. Kemudian kita hantarkan, contoh kita hantar balik je biasa. Kita kopikan je pada anak murid. Ini contoh yang baru. Okey, shorten to URL dan copy. Dan boleh hantar seperti biasa ke mana-mana media sosial, contohnya macam WhatsApp, Google Meet, Zoom dan sebagainya. Jadi sangat mudah untuk semua guru-guru menggunakan aplikasi Google Form untuk kegunaan kehadiran murid-murid. Okey, baik. Itu sahaja pengkongsian tutorial yang saya nak kongsikan pada kali ini. Kalau anda kata ada ibu ayah ataupun mungkin guru-guru atau siapa sahaja pun sebenarnya boleh gunakan Google Form ini untuk menentukan kehadiran pekerja sebagai contoh, ataupun ingin membuat soalan dan sebagainya. Inilah medium yang terbaik, iaitu Google Form. Jadi jangan lupa subscribe channel ini dan tolong tekan butang loceng, dan pastikan maklumat ini sampai kepada guru-guru di seluruh Malaysia dengan cara sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Jadi semoga ia bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum.